Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya pembunuhan bekas Perdana Menteri Palestin merangkap Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyah serta salah seorang pegawai peribadinya di Tehran. Kuala Lumpur menggesa siasatan segera dan menyeluruh terhadap pembunuhan terbabit selain mereka yang bertanggungjawab perlu diheret ke muka pengadilan. Selain meminta semua pihak kekal tenang sementara fakta insiden terbabit dikenal pasti. Ismail Haniyah dilaporkan terbunuh dalam serangan udara Israel yang menyasarkan kediamannya di Tehran awal pagi Rabu waktu tempatan. Malaysia mengiktiraf peranan dan sumbangan Ismail Haniyah dalam usaha membebaskan Palestin dan rakyatnya dari penjajahan haram Israel. Sementara itu, Pejabat Perdana Menteri PMO kecam tindakan Meta yang menurunkan hantaran gambar perjumpaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pemimpin Hamas di Doha, Qatar menerusi platform Instagram Mei lalu. Menerusi hantaran Facebook menegaskan tindakan sedemikian menunjukkan diskriminasi terhadap situasi di Palestin dan pemimpin negara tersebut. Justru PMO turut menjelaskan tuntut penjelasan dan permohonan maaf daripada pihak Meta berhubung perkara terbabit. Lebuh Rayapan Borneo Fasa 1 Sabah dijangka siap keseluruhan pada suku pertama 2026. Kini status fizikal semasa mencapai 76% pembinaan. Selain daripada itu, kaedah flood simulation juga digunakan di kawasan berisiko tinggi dan hasil mendapati bahawa pembinaan PEN Borneo Sabah ini tidak memberi kesan yang signifikan kepada kawasan-kawasan yang terbabit dari segi banjir. Sistem peparitan projek ini juga mematuhi spesifikasi dan kriteria yang diperlukan berdasarkan penelitian bersama pihak Jabatan Pengairan dan Salinan Sabah di peringkat awal reka bentuk yang dimuktamadkan melalui makmal pengurusan nilai. Ini pula mengenai skim perubatan madani. Lebih 123,000 pesakit menikmati manfaat setakat suku kedua tahun ini. Kira-kira 151,000 rawatan diberi melibatkan perbelanjaan mencecah 14.3 juta ringgit. Kesemua pesakit 100% adalah dari kalangan B40. Kerana kelayakan SPM adalah daripada kalangan golongan B40 iaitu penerima sumbangan tunai rahmah STR dan isi rumah mereka sahaja. Ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan bagi memberi subsidi bersasar kepada golongan yang memerlukan dengan memfokuskan sumber pada kawasan dan penerima tertentu sahaja. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahir penghargaan kepada pasukan keselamatan negara atas jasa khidmat dan bakti mereka melindungi kedaulatan tanah air. Penghargaan sama turut dizahirkan Raja Permaisuri Agong, Raja Zarif Sofia kepada Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Utama Negara dan Pemerintah Tertinggi ATM zahir sanjungan tinggi terhadap pengorbanan wiranegara demi keamanan dan ketenteraman tanpa mengira waktu. Seri Paduka Baginda berdua bertitah demikian sempena sambutan Hari Pahlawan. Ucapan takziah juga kepada pahlawan dan perwira tanah air yang terkorban semasa bertugas. Pagi tadi, Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sofia berkenan berangkat ke istiadat perbarisan sempena sambutan Hari Pahlawan 2024 di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Istiadat sambutan dinaungi Angkatan Tentera Malaysia itu melibatkan perbarisan daripada 17 pegawai dan 638 anggota lain-lain pangkat tentera dan polis. Selain turut disertai Persatuan Veteran Angkatan Tentera dan Persatuan Bekas Polis. Acara dimulakan dengan lagu Negaraku diiringi 21 das tembakan meriam. Sultan Ibrahim kemudian memeriksa kawalan kehormat utama. Hadir bersama pada istiadat itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof serta barisan Menteri Kabinet. Bagi laporan cuaca semasa seluruh negara, langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Atikah Marziah Mukhtar.
Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Paparan imej satelit semasa kini menunjukkan keadaan cuaca yang sedikit berawan, terutamanya melibatkan bahagian utara dan juga timur Semenanjung serta sedikit melibatkan bahagian selatan Semenanjung yang menunjukkan gambaran keadaan cuaca yang lembap yang telah berlaku pada ketika ini. Dan melalui paparan imej gambar radar yang terkini juga turut menunjukkan sejak dari awal petang tadi, hujan berserta petir sudah berlaku, terutamanya di sekitar negeri Perlis, pedalaman negeri Kedah, negeri Perak, juga di negeri Kelantan, Terengganu dan juga Johor yang dijangkakan boleh beransur reda menjelang awal malam nanti. Walau bagaimanapun, Met Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap, terutamanya yang berlaku melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan juga utara negeri Pahang masih lagi boleh berterusan sebelum ianya beransur reda menjelang lewat malam nanti. Baik, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan cuaca adalah cerah di hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak, kecuali hujan yang masih lagi sedang berlaku, terutamanya melibatkan bahagian barat negeri Sarawak ini yang dijangkakan boleh beransur reda dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Bagi negeri Sabah pula, keadaan hujan lebat berserta petir turut sedang berlaku di sekitar bahagian Kudat, pantai barat, pedalaman dan juga Tawau, dan keadaan cuaca lembap ini dijangkakan boleh berterusan sebelum ianya beransur reda menjelang awal malam nanti. Keadaan lain-lain kawasan dijangkakan akan cerah sehingga ke malam nanti. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Panduan keselamatan aktiviti air. Masyarakat dinasihatkan mengambil perhatian berhubung bahaya dan risiko ketika melakukan aktiviti air. Amalkan perkara berikut apabila melakukan aktiviti di air. Sekiranya berlaku kelemasan, lakukan perkara seperti berikut. Pengambilan khas guru di Sarawak bermula esok dengan kekosongan 1,243 jawatan. Itu antara fokus dari Bumi Kenyalang petang ini bersama Buma Wen. Buma, silakan. Baik, terima kasih Otto. Sebelum itu kita ke perkembangan ini terlebih dahulu.
Bandaraya Kuching bakal membangun lebih pesat dalam beberapa tahun akan datang di bawah inisiatif Kerajaan Sarawak berasaskan teknologi hijau dan tenaga boleh diperbaharui. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, beberapa projek penting yang sedang dan akan dibangunkan dilihatkan bakal memacu perkembangan Bandaraya Kuching sebagai sebuah bandaraya bertaraf dunia suatu hari nanti. Projek tersebut termasuklah pembangunan infrastruktur pengangkutan iaitu projek sistem aliran transit automasi ART dan Pelan Induk Bandar Pintar Kuching. Kerajaan Sarawak juga merancang membina sebuah lapangan terbang baharu yang moden dan canggih. Inisiatif ekonomi digital dan tenaga hijau yang berteraskan kelestarian alam sekitar juga akan memastikan Bandaraya Kuching menyumbang kepada usaha komuniti global dalam mengatasi isu perubahan iklim. Selain diiktiraf sebagai bandaraya perpaduan oleh UNICEF dan juga inisiatif Bandar Mesra Kanak-kanak, Bandaraya Kuching juga mahu dilihat sebagai salah satu bandaraya yang mengetengahkan usaha dalam mengatasi isu perubahan iklim. Oleh itu, Dato' Amar Dr. Sim mahu Majlis Bandaraya Kuching Selatan dan Dewan Bandaraya Kuching Utara terus bekerjasama rapat dengan warga Kuching untuk merealisasikan hasrat tersebut. Beliau berucap merasmikan Pesta Kuching MBKS 2024 di Kuching. Sejumlah 1,243 jawatan kosong guru sekolah rendah dan menengah di Sarawak dibuka kepada lepasan ijazah sarjana muda tempatan mulai esok bagi menangani isu kekurangan tenaga pengajar tahun ini. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Seri Roland Sagawiin berkata, program pengambilan khas di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP yang merupakan pengambilan kumpulan tambahan itu menawarkan kontrak kerja selama 2 tahun. The Ministry of Education Malaysia and SPP has agreed to address the remaining shortage by employing additional batches under the special recruitment specifically for Sarawak only. This special recruitment exercise is open to all bachelor degree graduates with or without diploma or degree in education. Dalam sidang media di Kuching hari ini, beliau memberitahu mereka yang berjaya bakal menjalani diploma pendidikan di Institut Pendidikan Guru Malaysia melalui kursus dalam cuti dan akan ditawarkan jawatan tetap namun tertakluk kepada tapisan akhir oleh SPP. Menurutnya lagi, pengambilan khas khusus untuk Sarawak tersebut mengutamakan calon dari kawasan yang terdapat kekosongan bagi mengelak isu pertukaran sekolah selepas proses pelantikan dan penempatan. Sehubungan itu, beliau menggesa mereka yang berminat untuk mengemukakan permohonan secara dalam talian melalui laman web rasmi MySPP yang mana ia bakal ditapis secara terperinci oleh SPP. Pemohon yang berjaya bakal dipanggil untuk temu duga secara fizikal pada minggu kedua bulan September dengan penempatan disasarkan seawal November tahun ini. Terdahulu, Datuk Seri Roland berkata Sarawak dijangka menghadapi kekurangan 2,373 guru menjelang 31 Disember tahun ini namun bakal dikurangkan kepada 1,130 dengan pengambilan oleh SPP selain penempatan guru baharu oleh KPM yang giat dilaksana antara Julai dan November tahun ini. Baik. Kerajaan Sarawak akan memastikan kerja-kerja menaik taraf prasarana di Kompleks Gua Taman Negara Niah di Miri diteruskan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penambahbaikan sudah giat dilaksanakan sebelum ia mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia pertubuhan pendidikan, saintifik dan kebudayaan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNESCO baru-baru ini. Dan ini juga sudah dimaklum kepada inspektor-inspektor yang datangnya daripada UNESCO. Apa yang dalam perancangan kita untuk mengatur bukan jalan raya lah, bagi track dan sebagainya untuk mudah siapa-siapa yang minat berkenaan dengan caving untuk mereka pergi ke Gua Niah.
Katanya kerajaan negeri juga akan membangunkan Pekan Batu Niah yang terletak berdekatan gua itu dengan membina chalet. Usaha tersebut akan melibatkan peruntukan yang agak besar. Namun, percaya perkembangan terbaru tersebut bakal memberi impak positif kepada sektor pelancongan Sarawak. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Membentras Dadah Peringkat Negeri di Kuching. Pengiktirafan Kompleks Gua Taman Negara Nias sebagai tapak warisan UNESCO diumumkan ketika sesi mesyuarat jawatankuasa warisan dunia ke-46 yang berlangsung dari 21 Julai hingga hari ini di New Delhi, India. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan berharap jumlah anjing pengesan K9 ditingkatkan bagi mengukuhkan lagi kawalan di pintu-pintu masuk di Sarawak. Katanya ia penting sebagai usaha efektif bagi menangani isu keselamatan terutamanya melibatkan penyeludupan dadah. Menurut beliau, Kerajaan Sarawak bersedia membantu Kerajaan Persekutuan menanggung kos bagi tujuan tersebut kerana maklum ia melibatkan kos yang tinggi. Perkara itu telah dibincangkan di peringkat Kabinet serta telah mendapat kelulusan Kerajaan Sarawak. Kerajaan negeri pun ada membuat tawaran untuk supaya anjing ini dipertambahkan dengan kerajaan negeri yang mengeluarkan kos. Karena kita tahu dari segi kos memang agak membebankan kepada jabatan-jabatan yang terlibat. Mengenai isu penyalahgunaan dadah di Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim memaklumkan ia masih dalam keadaan terkawal dan negeri ini di kedudukan ke-13 daripada 14 negeri di Malaysia berdasarkan statistik Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Saudara, beberapa acara Sukan Malaysia Sukma 2024 yang berlangsung di luar stadium akan ditangguhkan sekiranya berlaku keadaan cuaca ekstrim yang boleh membahayakan keselamatan atlet. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan merangkap Ketua Kontijen Sukma Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu, mengakui faktor cuaca turut mempengaruhi kelancaran kejohanan meskipun persiapan rapi telah dilakukan. Oleh itu, Sarawak akan mengambil langkah berjaga-jaga jika berlaku keadaan cuaca ekstrim. Ya, saya telah berjumpa dengan pengarah meteorologi Malaysia Sarawak dan kita diberikan ramalan untuk at least for 3 to 5 days. Kalau panas, kita merasa panas sekarang. Kalau dia mencecah, kalau dia lebih daripada I would say normally kalau dia 40 degrees and above lah, kita paksa tangguhkan lah. Kita cek dengan Sekretariat Sukma lah, dengan Majlis Induk Sukma. Karena sebenarnya this is the ruling di tempat lain. Walau bagaimanapun, katanya keputusan tersebut akan dibincang dan dinilai oleh Jawatankuasa dan Majlis Induk Sukma untuk keputusan bersama. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau persiapan beberapa venue acara Sukma di Miri. Pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak Hairul Najib Ibrahim pada Isnin lepas berkata tiada keadaan cuaca ekstrim diramalkan sepanjang pengajuran Sukma ke-21 yang dijadual bermula 17 Ogos ini. Met Malaysia menjangkakan cuaca agak baik bertepatan dengan monsun barat daya sepanjang bulan Ogos. Sarawak mengalami cuaca kering dan suhu panas minggu lepas antara 35 hingga 37 darjah Celsius dengan bacaan tertinggi 36.9 darjah Celsius dicatatkan di Sri Aman. Dana berjumlah 30 juta ringgit diperlukan bagi mengatasi hakisan sungai di Kampung Hulu dan Kampung Hilir di Serian. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Semujak, John Ilus berkata, dana itu bagi membina benteng penahan hakisan di kedua-dua kampung berkenaan. Jelas beliau, hakisan sepanjang 200 meter telah memberi impak kepada lebih 4,000 penduduk di dua kampung tersebut dan berharap cadangan projek berkenaan dapat diluluskan segera. Dan mudah-mudahan akan diberi rolling lagi kan pada tahun RMG ke-13. Kedua-duanya ialah bernilai masing-masing lah 15 juta. Itu kos membaik pulih tebingan inilah. Maksud di sini ya 15 juta untuk Kampung Hulu. Begitu juga dengan Kampung Hilir 15 juta juga. So
kita berdoalah agar pihak kerajaan dapat meluluskan dengan segera. Dalam pada itu, bagi mengelak hakisan sungai terus berlaku, beliau turut mencadangkan agar dibuat penjajaran Sungai Batang Sadong selain mendalamkan sungai tersebut yang semakin cetek. John ditemui pemberita RTM selepas melawat tapak projek benteng hakisan sungai di Kampung Hilir Serian. Beliau turut melawat 9 projek kecil lain yang kini di pelbagai peringkat pelaksanaan, termasuk projek berparitan serta pembinaan semula rumah penduduk yang rosak dengan keseluruhan perbelanjaan berjumlah 1.09 juta ringgit. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan berita dalam negara. Otto, silakan. Terima kasih Buma langsung dari Sarawak. Perkembangan dari Sabah petang ini, isu berkaitan tanah anak negeri perlu ditangani secara berterusan. Terus saja bersama Anisha Dolus di Kota Kinabalu. Silakan Ann. Ya, baik Otto. Pelaksanaan program pengukuran tanah anak negeri Sabah Pantas perlu dipergiat bagi memastikan isu pengukuran dan hak milik tanah anak negeri diselesaikan segera. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, program yang dilaksana sejak tahun 2011 itu amat penting bagi menyelesaikan isu berkenaan. Beliau berucap dalam Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Tanah dan Ukur Negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Datuk Haji Ji turut menggesa agar kaki tangan jabatan berkenaan sentiasa peka terhadap perubahan dan keperluan pekerjaan semasa supaya mampu melaksanakan tugas dengan cekap. Dalam masa sama, Ketua Menteri memuji Jabatan Tanah dan Ukur kerana berjaya membangunkan sistem Smart Geo Sabah. Sistem tersebut merupakan penanda aras transformasi digital jabatan berdasarkan 3 konsep perkhidmatan awam. Ia meliputi perkhidmatan awam yang inovatif, berkapasiti dan mencukupi serta perkhidmatan awam yang mengoptimumkan analisis data. Sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri 2024 buat julung kali diraikan di dataran kawat Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah. Majlis penuh istiadat itu dirasmikan Yang di-Pertuan Negeri Tun Johar Datuk Mahiruddin. Istiadat dimulakan dengan pemeriksaan kawalan kehormat oleh Yang di-Pertuan Negeri. Kawalan kehormat ini melibatkan 105 anggota Pusat Latihan Polis Kota Kinabalu di bawah pimpinan Superintenden Iskal Kria Abdullah serta 2 pegawai kanan diketuai DSP Muhammad Abu Zarjali. Sementara itu, sebanyak 25 kontingen mengambil bahagian dalam upacara perbarisan. PDRM turut membawa panji pasukan gerakan AM Batalion 16 Kota Kinabalu. Sambutan ini diisi dengan acara menaikkan jalur gemilang dan bendera Sabah diiringi nyanyian lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku disusuli tiupan paluan akhir The Last Post oleh PDRM. Hadirin kemudian bertafakur selama 30 saat bagi mengenang pahlawan yang terkorban ketika mempertahankan tanah air daripada penjajah. Majlis turut diserikan dengan persembahan pancaragam gabungan PDRM, TLDM, TDM dan Rela di bawah pimpinan pengarah pancaragam kontingen Sabah, Inspektor Wilbonoh Zen. Terdahulu, Tun Johar menerima tabik hormat diraja daripada kawalan kehormat PDRM disusuli upacara pecah bendera. Hadir sama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, timbalan-timbalan Ketua Menteri, Menteri-Menteri Kabinet Negeri serta orang kenamaan. Turut diadakan persembahan khas oleh Angkatan Tentera Malaysia, bacaan sajak pahlawan, tiupan raus dan pameran sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri. Tun Johar kemudian menyampaikan sumbangan kepada Balu dan keluarga anggota keselamatan yang terkorban semasa peristiwa Tan Dua Lahadatu. Secara keseluruhannya sambutan yang diberikan oleh semua lapisan masyarakat untuk majlis ini adalah amat membanggakan. Rakyat diajak memeriahkan sambutan Hari Sabah yang diraih secara rasmi 31 Ogos ini selepas diwartakan Jun lalu. Hari Sabah menandakan Hari Kemerdekaan Negeri daripada penjajahan British 61 tahun lalu. Jadi kita menyuruh kepada rakyat Sabah supaya bersama-sama
menghormati dan juga merayakan Hari Sabah yang bersejarah ini. Mudah-mudahan dengan pengiktirafan ini kita dapat bersama-sama dengan kerajaan pusat terus membangun negeri Sabah. Terima kasih kepada kerajaan negeri Sabah memberikan pengiktirafan Hari Sabah yang sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Sabah. Jadi kita sangat mengharap supaya semua di pelosok negeri Sabah ini, di semua daerah ini, kita dapat menyambut, merayakan Hari Sabah ini pada 31 Ogos. Sambutan Hari Sabah diadakan di Padang Merdeka, Kota Kinabalu bermula pukul 6.30 petang 31 Ogos ini. Pelbagai pengisian menarik bakal diadakan, antaranya persembahan nyanyian daripada artis tempatan dan pameran khas mengenai kemerdekaan Sabah. Ke arah bandaraya tanpa beg plastik. Bermula esok, semua premis perniagaan di Bandaraya Kota Kinabalu tidak lagi menyediakan beg plastik kepada pelanggan. Ya, susulan fasa akhir kempen pengurangan penggunaan beg plastik, hari-hari bawa beg bah. Wartawan Alicia Ornella Michael ada butirannya. Bandaraya Kota Kinabalu melaksanakan kempen pengurangan penggunaan beg secara berfasa sejak tahun 2011. Pelbagai aktiviti dijalankan sepanjang tempoh tersebut dalam usaha mendidik masyarakat untuk sama-sama menjaga kelestarian alam sekitar. Kempen bermula dengan menggalakkan penglibatan peniaga secara sukarela. Ia diteruskan dengan larangan penyediaan beg plastik pada setiap Sabtu, Ahad dan Isnin. Caj 20 sen dikenakan bagi setiap beg plastik yang diperlukan pelanggan. Ini adalah percubaan kita untuk tahun yang ketiga. Iaitu pada awalnya pada 2011, 2017 disambung balik, tetapi akibat daripada beberapa masalah teknikal, kedua-dua usaha sebelum ini telah dihentikan dan disambung semula pada tahun lepas. Kempen pengurangan penggunaan beg plastik ternyata berjaya meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Ia terbukti apabila kadar penggunaan plastik di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu berjaya dikurangkan sehingga 40% sejak kempen itu dilaksana. Penggunaan beg mesra alam ataupun woven bag yang ditawar pada harga berpatutan banyak menyumbang kepada kejayaan kempen. Kempen ini turut diterima baik oleh warga Bandaraya. Bagi saya dia sangat bagus sebab tahu juga kan plastik ini tidak dapat diurus dengan bagus lah kalau kita guna plastik kan. So saya sangat aware, jadi saya bawa bag saya sendiri lah. Kalau beg begini senang. Kita guna sekali, lepas tu simpan. Kita bawa lagi. Yang ni lasting. Lasting, everlasting kan. Kita boleh bawa untuk letak apa-apa barang. Kalau beg plastik kita guna, lepas tu kita buang. Selain beg mesra alam, terdapat juga pengguna yang memilih kotak sebagai alternatif. Juga kan 2-3 ringgit itu kalau kita beli makanan adalah ya roti-roti begitu. Nah, ini kotak free. Itulah saya pakai kotak. Para peniaga turut menunjukkan komitmen yang tinggi untuk menjayakan kempen ini. Persediaan kami untuk 1 Ogos ni, kami sudah prepare untuk dari segi beg. Kita ada pilihan beg sama kotak lah. Setiap hari kami akan menyediakan kotak sendirilah. Ayuh warga Bandaraya Kota Kinabalu, kita sama-sama menjayakan kempen ini bagi merealisasikan hasrat menjadikan Bandaraya Kota Kinabalu bebas daripada penggunaan plastik. Alicia Ornella Michael, RTM. Bawa beg bah setiap hari. Kerajaan negeri mengalu-alukan penganjuran program kemahiran untuk penduduk kampung, khususnya golongan wanita luar bandar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Shah Hilmi Yahya berkata, wanita dengan kemahiran tertentu mampu menambah pendapatan keluarga.
Beliau yang juga ahli Parlimen Putatan memberitahu RTM ketika ditemui selepas merasmikan bengkel kemahiran manikur dan pedikur di Kampung Muhibah Petagas. Bengkel disertai 50 penduduk Kampung Muhibah. Ianya merupakan satu inisiatif yang baik yang dapat memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada mereka yang berminat. Seterusnya nanti apabila telah memperolehi pengetahuan dan pengalaman, boleh menjana pendapatan tambahan bagi membantu perbelanjaan isi rumah masing-masing. Bengkel sehari ini anjuran Badan Bukan Kerajaan NGO Persatuan Komuniti Penduduk Kampung Muhibah Petagas. Kita target ni orang golongan warga tua, wanita, belia dan beliawanis serta B40 menjadi pendapatan sampingan dan membantu golongan ibu tunggal serta suri rumah dan dengan orang-orang kampung lah. Datuk Shah Helmi turut meluangkan masa menyantuni penduduk setempat. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Otto Othman dari sungai hingga segara Palestin. Pasti merdeka. Otto. Terima kasih. Langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. Shopee 88 Festival Shopee Live 70% diskaun Shopee Live. Shopee 88 Festival Shopee Live. Pengantaran percuma di Festival Shopee Live. Beli sekarang. Perkembangan kes serangan Balai Polis Hulu Tiram 17 Mei lalu, Mahkamah Session Johor Bahru perintahkan salah seorang daripada 5 ahli keluarga suspek menjalani pemeriksaan di hospital berhampiran tanpa gagal. Perintah Hakim Rashidah Rosli terhadap Maria Radin Imran 19 tahun itu akan diuruskan penjara Simpang Renggam, Kluang. Pembelaan sebelum ini memohon agar anak guamnya itu dapatkan rawatan berkenaan kerana mengalami gejala kemurungan. Hakim turut menetapkan tarikh sebutan semula kes pada 2 September depan. Penetapan tarikh dibuat selepas pendakwaan memohon untuk melengkapkan dokumen laporan pakar keganasan sebelum kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Lintas langsung dari Johor hari ini membawakan laporan mengenai usaha kerajaan negeri menyeragamkan sistem parkir digital di Kulai. Selain sumbangan RM390,000 bagi naik taraf ruang pantry di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Bersedia ketika ini Erwin Zaid. Erwin, silakan. Terima kasih Otto. Majlis Pembandaran Kulai MPKU menjadi pihak berkuasa tempatan PBT kedua melaksanakan bayaran parkir tanpa tunai menerusi sistem pengurusan parkir digital ParkMax at Johor berkuat kuasa esok selepas Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur memaklumkan proses pendigitalan secara berperingkat itu bertujuan menyelaraskan sistem parkir dengan hanya menggunakan aplikasi yang boleh dimuat naik secara percuma. Sebagai permulaan, sistem ParkMax berkenaan akan melibatkan 3,974 petak parkir sebelum diperluas ke seluruh 9,478 petak parkir dalam kawasan pentadbiran PBT ini. Rakyat dan pembayar cukai tidak perlu risau sebab kupon manual masih boleh digunakan. Jadi kita bagi tempoh pada mereka yang ada kupon-kupon manual parking ni boleh guna lagi 2 tahun. Lagi 2 tahun sehingga habis lah. Tapi di peringkat pembekal kita dah buat cut off. Jadi stok kita sampai 31 Disember 2026 26. Jadi proses ni dia berjalan manual dan auto parking. Selepas MBIP dan MPKU, PBT seterusnya akan melibatkan Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB dan Majlis Bandaraya Pasir Gudang MBPG sejurus perjanjian bersama konsesi parkir masing-masing tamat tahun hadapan. Selain itu, Majlis Pemandaran Pengerang dan Majlis Daerah Pontian juga akan mula melaksanakan penggunaan sistem sama.
RM390,000 diperuntukkan kerajaan negeri bagi menaik taraf. 78 ruang pantry di Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru sebagai salah satu usaha memberi keselesaan kepada petugas kesihatan ketika berehat. Inisiatif itu secara tidak langsung juga dapat membantu meningkatkan mutu perkhidmatan petugas hospital kepada pesakit. Ahli Dewan Undangan Negeri Lakin Muhammad Hari Mak Shah yang juga Esko Johor berkata, naik taraf pantry ini melibatkan penambahbaikan ruang makan dan rehat selain tambahan peralatan mengikut keperluan bahagian terlibat. Itu mengikut keperluan asas daripada unit pantry yang mohon, dan pihak kontraktor akan menyediakan apa sahaja permintaan daripada pantry-pantry daripada pihak kaki tangan hospital. Contohnya peti ais, oven, meja, sofa, kursi dan sebagainya dengan nilaian RM5,000. Mudah-mudahan ia akan memberi sedikit suntikan motivasi lah kepada anggota kami untuk di samping bekerja mereka boleh mendapat keselesaan tempat mereka dan mereka rasa mereka dihargai lah usaha mereka. Terdahulu, Muhammad Hari menyampaikan cek RM390,000 kepada HSA dengan projek naik taraf berjalan dalam tempoh sebulan. Di bawah Belanjawan Johor 2024 lalu, kerajaan negeri mengumumkan peruntukan kira-kira RM2.3 juta bagi naik taraf 465 ruang pantry di 12 hospital seluruh negeri. Projek Baik Pulih Medan Niaga Kampung Melayu Majidi di Johor Bahru melibatkan kos sebanyak RM8.1 juta dijangka siap pada 20 November tahun ini. Ahli Parlimen Johor Bahru, Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ketika ini projek berkenaan telah siap membabitkan Baik Pulih Bumbung manakala naik taraf Jubin sedang berjalan. Pemantauan secara berkala dilaksanakan oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru, MBJB, bagi memastikan projek Baik Pulih ini siap mengikut tarikh yang ditetapkan. Segala permasalahan, kekhawatiran, kebimbangan yang diutarakan sebelum ini juga disemak kembali. Jadi sebagai contoh antaranya adalah dari segi resapan air di dinding, terutamanya kedai di bawah. Melalui laporan konsultan dan sebagainya, perkara itu kita telah kenal pasti telah di repair ataupun telah dibaik pulih. Kemudiannya punca itu juga kita cuba elakkan daripada berulang. Projek Baik Pulih Medan Niaga Kampung Melayu Majidi ini telah bermula sejak Oktober tahun lepas. Manakala para peniaga dipindahkan sementara ke Pasar Taman Suria sejak September bagi membolehkan kerja naik taraf dijalankan. Laporan itu tadi menutup lintas langsung dari Johor petang ini. Untuk berita seterusnya, kita kembali kepada Otto di Angkasa Puri Kota Media. Silakan Otto. Terima kasih Erwin untuk laporan itu langsung dari Johor. Menjelang Sukma 2024 pada Ogos ini, skuad rugby lelaki Melaka menyasarkan untuk berada dalam kelompok 4 pasukan terbaik pada tamasya tersebut. Presiden Persatuan Rugby Negeri Melaka, Datuk Hamid Mitin Kunju Bashir, berkata pihaknya optimis sasaran mampu dicapai berdasarkan prestasi dan pasukan yang dibentuk ketika ini. Dah final shortlist 12 pemain yang kita anggap pemain yang terbaik untuk dibawa ke kejohanan Sukma pada Ogos ni dah. Jadi pemain dalam keadaan bersedia dan juga kita menjanjikan itulah 4 pasukan terbaik untuk Sukma. Bila kalau 4 pasukan terbaik, kita akan membawa sebutir pingat lah. Persaingan rugby Sukma 2024 dijadual berlangsung di Stadium Miri dari 19 hingga 22 Ogos. Yayasan Diraja Sultan Mizan YDSM komited membangunkan modal insan berkualiti untuk anak-anak Terengganu dengan menambah baik program pengukuhan bahasa Inggeris dan pengukuhan bahasa Piala YDSM. Ahli Lembaga Pemegang Amanah Datuk Azri Sani Datuk Mazlan berkata, yayasan turut memperkenalkan cogan kata memupuk perintis mengilhamkan pemimpin masa hadapan. Pertandingan akhir program turut diadakan dalam bentuk karnival bahasa Inggeris dan bahasa Arab Piala YDSM berbanding penganjuran sebelum ini yang diadakan tertutup.
Turut diperkenal 2 kategori baru iaitu Public Talk Back to the Future serta My Terengganu Proposal Quest selain 5 acara sedia ada. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan mengurniakan hadiah Piala YDSM 2024 kepada sekolah terlibat di Istana Syarkiah Kuala Terengganu. Pemenang membawa pulang hadiah yang wang tunai, medal, sijil penghargaan dan piala pusingan. Sekolah Kebangsaan Sultan Sulaiman I dinombatkan Johan kategori Smart English, manakala SMK Nurul Ittifaq Besut pula dipilih sebagai Public Talk Back to the Future. SM Agama atas Sultan Zainal Abidin Johan pertandingan kalam jama'i dan Mahad Tahfiz Al-Quran Terengganu pula Johan Dikir Arab. 105 kes penyakit berjangkit dilapor dalam kalangan masyarakat orang asli di Terengganu dalam tempoh 5 tahun ini yang melibatkan penyakit TB dan sifilis dengan masing-masing catat 13 kes selain penyakit kusta dan COVID-19 19 kes. Manakala 2 lagi wabak penyakit dikesan iaitu campak dan yaus. Paling fokus juga kita membuat aktiviti saringan penyakit berjangkit. Yang ini memang spesifik kita buat di kalangan warga orang asli ini, terutamanya dari segi penyakit TB, penyakit leprosi dan juga yaus yang saya sebut tadi. Jadi sebab itulah pada tahun ini kita datang lagi untuk membuat saringan dan kita nak memastikan penyakit puru ini tidak berjangkit kepada orang-orang lain dan memastikan ianya dirawat dengan sempurna lah. Bagi beri perkhidmatan kesihatan terbaik buat warga orang asli, 3 klinik bergerak disediakan di 3 daerah di Hulu Terengganu, Kemaman dan Besut. Lebih 200 program berunsurkan patriotisme akan dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan Japan Kelantan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Pengarahnya Muhammad Nur Aswadi Muhammad Nur memaklumkan program tersebut diadakan di semua peringkat bagi memastikan ia memberi impak secara holistik. Sepanjang bulan kebangsaan ini, pertamanya kita adakan KMJG, Kembaran Merdeka Jalur Gemilang. Yang keduanya, program di setiap komuniti madani. Kita ada 135, kita panggil Jiwa Komuniti Madani at Merdeka. Di komuniti madani masing-masing bagi menunjukkan rasa kasih sayang kepada negara kita dan menjayakan kempen Kibar Jalur Gemilang. Begitu juga di peringkat sekolah, kita gerakkan 81 kelab Malaysiaku di sekolah-sekolah untuk sama-sama kita hayati kempen Kibar Jalur Gemilang ini. Bila menghadiri majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2024 serta penyerahan Jalur Gemilang kepada konvoi Kembaran Merdeka Jalur Gemilang Kelantan oleh konvoi Terengganu di Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Putih. 67 kenderaan berbagai jenis terlibat secara langsung dalam konvoi KMJG di Kelantan. Saingan Liga Super yang berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong pada malam tadi menyaksikan Muhammad Akhyar Abdul Rashid muncul wira untuk Terengganu FC TFC. Jaringan pemain itu membantu kemenangan TFC menewaskan Negeri Sembilan FC NSFC 3-2. Dalam aksi tersebut, NSFC terlebih dahulu mendapatkan gol awal menelusuri pemain import dari Spanyol, Mika Jonko pada minit ke-16. Bagaimanapun pemain sayap TFC, Muhammad Safawi Rashid, berjaya menyelamatkan kedudukan sebelum tamat babak pertama perlawanan. Bersambung babak kedua, TFC memperoleh gol kedua menelusuri tandukan pemain import dari Nigeria, Namboeke Chukwu Chijoke, sebelum Jacques Faye kembali menyelamatkan kedudukan untuk NSFC pada minit ke-53. 6 minit selepas itu, Akhyar Rashid memusnahkan impian NSFC untuk membawa pulang sekurang-kurangnya 1 mata apabila meledak gol kemenangan. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan berangkat ke istiadat sambutan Hari Pahlawan Negeri Perak tahun 2024 di Dataran Bangunan Perak Darul Rizwan. Keberangkatan tiba baginda diiringi Raja Muda Perak, Raja Jaafar Raja Muda Musa dan Raja di Hilir Perak, Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah. Istiadat dimulakan dengan nyanyian lagu Negeri Perak diikuti pemeriksaan kawalan kehormat oleh Sultan Perak. Perbarisan terdiri daripada 3 pegawai kanan dan 102 pegawai rendah polis kontijen Perak diketuai DSP Muhammad Faizan Ahmad.
Manakala pegawai pembawa panji bersama detasmen perhimpunan terdiri daripada 408 pegawai anggota pasukan keselamatan. Sebaik kawalan kehormat selesai, tiupan paluan akhir dimainkan dan jalur gemilang diturunkan. Istiadat turut menyaksikan kehadiran Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sarani Muhammad, Ketua Polis Perak, Datuk Azizi Mat Aris dan Panglima Brigade Kedua Infanteri Brigade Jeneral Datuk Asri Syukur. Di Alostar pula, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah berangkat ke istiadat perbarisan dan meletak kalungan bunga sambutan Hari Pahlawan peringkat negeri Kedah di Tugu Peringatan. Berangkat sama Raja Muda Kedah Tengku Sharafuddin Badli Shah Sultan Salihuddin dan Tunku Mahkota Kedah Tunku Syazuddin Arif Sultan Salihuddin. Keberangkatan kerabat diraja itu disambut Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Datuk Seri Norizan Khazali. Sebaik tiba, Sultan Salihuddin memeriksa kawalan kehormat terdiri daripada 104 anggota rejim Askar Melayu Diraja diketuai Major Muhammad Afiq Ismail. Acara kemuncak menyaksikan baginda meletakkan kalungan bunga di Tugu Peringatan. Istiadat sambutan diserikan lagi dengan deklamasi sajak berjudul Pahlawan dideklamasikan Sarjan Sani Abdul Malik. Aksi Liga Super, harapan Perak FC untuk meraih kemenangan di laman sendiri tidak kesampaian apabila tewas 1-2 menentang Kuching City FC di Stadium Perak Ipoh malam tadi. Dalam perlawanan tersebut, tuan rumah bermula garang dengan membuka jaringan pada minit ke-7 perlawanan. Namun rentak itu gagal diteruskan dan pelawat berhasil menyamakan kedudukan pada minit ke-68 sebelum beroleh gol kemenangan pada minit ke-77. Pengendali Perak FC, Yusri Cekbah, akui kealpaan anak buahnya membuatkan mereka tewas di laman sendiri. Malam ini kealpaan yang boleh saya katakan kealpaan terutama separuh masa kedua itu bukan yang kita amat-amat harapkan. Totally berubah dan kerisauan saya menjadi kenyataan apabila saya melihat Petrus KMB masuk akan ada rombakan permainan dari segi pasukan Kuching dan sebenarnya walau bagaimanapun mereka baik untuk separuh masa kedua kita fokus dalam setiap tindakan kita. Ini berita baru kami terima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kutuk sekeras-kerasnya pembunuhan Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran. Beliau menyifatkan pembunuhan keji terbabit sebagai strategi untuk gagalkan perancangan hentikan pembunuhan beramai-ramai rakyat Gaza ketika ini. Datuk Seri Anwar turut menzahirkan kebimbangan mendalam kesan tragedi tersebut ke atas rakyat Palestin selepas berdepan pelbagai bentuk kesengsaraan dan penderitaan yang berpanjangan. Mengulas kritikan diterima apabila mengadakan pertemuan bersama Ismail Haniyeh Mei lalu, Perdana Menteri menyifatkan pihak terbabit gagal menghargai usaha Ismail ke arah mencapai keamanan di Asia Barat dan hak Palestin sebagai negara berdaulat. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul turut zahirkan ucapan takziah atas pemergian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang terbunuh dalam serbuan rejim Zionis di Tehran. Mewakili Dewan Rakyat, beliau mengutuk sekeras-kerasnya kekejaman dan keganasan yang dilakukan terhadap bekas Presiden Palestin itu. Menelusuri hantaran di laman X, Tan Sri Datuk Johari turut mendoakan agar penindasan terhadap rakyat Palestin dihentikan segera. Sementara itu, masjid di bawah seliaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan melaksanakan solat jenazah ghaib untuk pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Menteri di JPM Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar dalam satu kenyataan memaklumkan yang melibatkan Masjid Negara, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Selain itu, masjid dan surau di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan juga diminta untuk mengadakan solat jenazah ghaib. Meskipun kita bakal sambut Hari Kebangsaan kali ke-67, masih ada segelintir masyarakat belum arif tentang penggunaan bendera jalur gemilang dengan betul dan tepat.
Justru bagi tangani isu ini, bekas pendidikan Anand Baharudin menyarankan agar kesedaran dan pengetahuan diterapkan seawal mungkin khususnya di peringkat sekolah. Antara aspek pula diberi perhatian penggunaan warna, bilangan jalur, bucu dan saiz bendera. Ramai rakyat Malaysia tahu tentang aspek warna yang digunakan. Keempat-empat warna itu ada maksud-maksud tertentu. Dan kemudian kita juga tahu bahawa ada jalur-jalur yang digunakan. Tetapi di luar sana tu, dalam media sosial dan juga yang dalam di paparan, banyak jalur gemilang yang salah yang digunakan. Penggunaan jalur gemilang dengan betul sebagai tanda hormat kepada kedaulatan dan simbol kemegahan negara. Sebab jalur gemilang ini bila kita lihat sekali imbas, kita tahu nampak aja bulan sabit juga bucu 14 di belah tepi dalam petak biru tu, kita tahu itu bendera Malaysia. Tetapi kita tak lihat dengan lebih teliti apa yang betul dan apa yang salah. Jiwa merdeka kita gunakanlah yang sebetulnya. Pantomim Op Subuh antara sajian utama dipersembah pada istiadat sambutan Hari Pahlawan 2024 yang berlangsung di Pahlawan Negara Putrajaya pagi tadi. Persembahan berdasarkan kisah benar lebih 2 dekad lalu menyaksikan pertempuran pasukan keselamatan negara dengan sekumpulan individu dikenali Al-Mu'annah di Bukit Jenlatnik, Sau, Perak berjaya memukau lebih 1,000 penonton. Bekas Panglima Medan Tentera Darat Lieutenant Jeneral Bersara Datuk Seri Muhammad Zaini Muhammad Said mengakui persembahan itu benar-benar menyentuh hatinya kerana tragedi terbabit telah merangkut 2 nyawa anggota. Kata ada orang bawahan yang taat setia dengan kita. You can never be any good leader, commander, general kalau kita tidak ada mempunyai orang yang taat setia, sanggup melakukan apa saja yang kita suruh. Itulah orang dia. Itu yang sebab saya emosi sikit. Penghargaan dizahirkan ahli keluarga kepada 2 anggota terkorban iaitu Korporal Sagadevan Raju dari cawangan khas PDRM dan Trooper Matthew Medan, anggota Komando Grup Ini kehormatan yang diberikan memang betul, memang no word to comment lah. Memang kita hormat lah. We appreciate it. Memang after 24 years mereka nak ulangi lagi benda yang silau kan. Baguslah. That mean my father still in the heart in everybody heart. Jadi Perkembangan atlet negara pada Sukan Olimpik Paris 2024. Pemain persoalan wanita profesional Malaysia Goh Jin Wei terlepas peluang melangkah ke saingan kalah mati apabila tewas pada aksi kedua kumpulan H hari ini. Dalam saingan yang berlangsung di Port de la Chapelle Arena itu menyaksikan Jin Wei tewas 17-21, 22-20, 21-23 menentang pemain ranking ke-17 dunia Kim Ga-eun dari Korea Selatan. Jin Wei yang turun mencari kemenangan kedua kumpulan H selepas menupaskan Johanita Schultz dari Afrika Selatan semalam dilihat berdepan saingan suka hari ini menentang Ga-eun. Pemain dari Korea Selatan itu berupaya menyerap semua asakan dan serangan Jin Wei untuk mengungguli set pertama. Set kedua pula berlangsung sengit dengan kedua-dua pemain saling mengejar mata sebelum kemenangan memihak Jin Wei. Bagaimanapun di set ketiga, Jin Wei dilihat keletihan hingga mudah melakukan kesilapan sekaligus memberi ruang lawan mendominasi permainan. Jin Wei yang menduduki tempat kedua kumpulan H terpaksa menamatkan aksi di Paris kerana hanya juara kumpulan akan mara ke saingan seterusnya. Agi hidup, agi ngelaban, yang bermaksud selagi hayat selagi itulah berjuang, slogan yang mencetus semangat kepada sesiapa sahaja yang berjuang untuk tanah air. Semasa zaman konfrontasi, slogan tersebut diterjemahkan dalam lagu sebagai gerak saraf menentang komunis. Ikuti kisah pemilik suara di sebalik lagu tersebut serta peranannya dalam membangkitkan semangat juang perwira negara dalam laporan yang disediakan wartawan Debbie Amanda Padan. Kita muda merdeka.
Itulah Agi Hidup Agi Ngelaban, karya seorang artis iban popular era 70-an iaitu Christopher Kelly. Anak kelahiran kampung Silang Lundu mula berjinak-jinak dalam nyanyian sekitar 1960-an dengan mengikuti program radio Sarawak. Tercetusnya konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 1963 memberi inspirasi kepada Christopher untuk menghasilkan lagu keramat Agi Hidup Agi Ngelaban buat para prajurit. Beliau sendiri tidak menyangka lagu tersebut sering dimainkan di corong radio dan beliau terpilih mengikuti sebuah program terbitan Radio Sarawak untuk membuat persembahan di beberapa kawasan operasi. Saya memang buat lagu Agi Hidup Agi Ngelaban ini memang satu dari lagu yang saya wajibkan untuk perwira-perwira kita lah, macam itu hari, sebab kita tahu masa itu perang sarap itu orang komunis dari Indonesia melawan kita sini. Dari itulah seni kata lagu ini Agi Hidup Agi Ngelaban ini memang saya buat untuk dia orang. Bagi kita beri semangat dia orang. Jiwa seorang anak seni untuk menabur jasa dengan menghiburkan orang ramai dan anggota keselamatan tersemai dalam sanubarinya, walaupun tidak menjulang senjata melawan pengganas dan terpaksa mengenepikan perasaan takut. Ada satu tempat itu Belaga, ada saja. Belaga, sebab itu kira jauh lah tempat itu dari tempat-tempat saya yang dulu-dulu pergi. Lagi masa tu kita takut kalau orang dari bawah ini hantam kita, memang kita tidak tahu apa-apa. Apa boleh buat, sudah tugas kami orang dibawa rombongan RTM, rombongan kami menyanyi pergi Uyak Camp. Memang dia orang kami di kenderaan kami membawa artis itu di tengah-tengah. Di depan sini sekar, di belakang sekar, jaga kami orang. Sebab masa itu memang cukup panas, sibuk. Ternyata perasaan bangga jelas kelihatan di wajah insan seni ini kerana dapat berkhidmat untuk negara. Christopher yang mencecah usia 76 tahun menitip pesan kepada generasi muda untuk menghargai perjuangan anggota keselamatan yang berkorban nyawa, jiwa dan raga mempertahankan kedaulatan tanah air. Allah berharap lebih banyak karya lagu berkualiti dapat dihasilkan untuk menyemai dan menyuburkan semangat cintakan negara dalam kalangan rakyat. Bersemangatlah, sama-sama kita berjuang untuk negara kita. Jangan kita terhibur saja, suka-suka saja. Ingat juga keselamatan negara kita. Selamat Hari Pahlawan. Debbie Amanda Padan, RTM. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين